Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi ini dapat sama-sama kita menyambung pelajaran kita pada muka surat 1527 buku Jami'ul Ulumi wal Hikam, yang mana hadisnya pada muka surat 1498. Tajuk hadis ni iaitu orang-orang yang disayangi oleh Allah yang dipanggil sebagai wali-wali Allah. Jadi potongan hadisnya yang sebelum ini kita belajar, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaraftu alaihi. Maksud dia, hamba aku ni kalau dia nak dekatkan diri pada aku, tidak ada satu amalan yang paling power melainkan dia melakukan perkara-perkara fardu. Itu cara dia dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tetapi kalau dia nak dekat lagi, nak muqarrabin lagi, dia kata wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hendaklah dia top up lagi, tambah lagi dengan perkara-perkara yang sunat hatta uhibbah, sampai aku benar-benar sayang kepada dia. Jadi apakah perkara-perkara yang perlu dilakukan untuk Allah sayang kita? Yang pertama kita sebut minggu lepas, tak ada satu amalan yang lebih mudah untuk dapat cinta Allah lebih daripada baca Quran. Itu satu. Yang kedua, banyak berzikir kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ni pun telah kita sebut pada minggu lepas. Dan yang ketiga, hari ni baru masuk yang ketiga. Ingat 3 perkara. Pertama, baca Quran. Kedua, zikir kepada Allah. Yang ketiga, mengasihi para wali Allah. Maknanya, mengasihi, bergaul mesra, jadi kawan, kasih kepada wali Allah dan kekasihnya, serta memusuhi musuhnya kerananya semata-mata. Juga dengan orang yang Allah Ta'ala, dengan musuh-musuh Allah, pun memusuhi juga. Maknanya dengan orang yang Allah sayang, kita sayang. Dengan orang yang memusuhi Allah, kita pun memusuhi juga. Dengan makna duduk bersama dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duduk dalam kehidupan berkasih sayang. Jadi untuk menghuraikan dan memperkukuhkan kenyataan ini, iaitu kenyataan amalan yang boleh mendekatkan diri pada Allah ialah sayang kepada kasih Allah, didatangkan oleh pengarang ini hadis-hadis yang menyokong pandangan ini. Pertama, hadis daripada Abu Dawud. Hadis Abu Dawud. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna min ibadillah la unasan." Sesungguhnya ada kalangan hamba Allah, manusia-manusia. Manusia istimewa ni. Macam mana mereka ni? Ma hum bi anbiya'a. Mereka ni bukan nabi. Wala syuhada'a, bukan juga orang mati syahid. Tapi yaghbituhumul anbiya. Tapi yaghbituhumul anbiya, para nabi bercemburu dengan mereka. Cemburu dengan mereka, wasyuhada, dan orang mati syahid pun cemburu dengan mereka. Bimakanihim minallahi azza wa jalla, sebab kedudukan mereka yang dekat kepada Allah Ta'ala. Sebab di akhirat ni, mereka ni dekat dengan Allah Ta'ala, tapi pelik. Nak kata Nabi, bukan Nabi. Nak kata orang mati syahid, tak mati syahid. Tapi mereka ni dekat dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Jadi, cemburulah Nabi dengan apa nama orang mati syahid ni. Pelik. Tengok. Qalu. Maka sahabat, bila Nabi cakap gitu, sahabat pun tanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum, siapa ni?" Sampai tahap ni kedudukan mereka, sampai Nabi pun dan orang mati syahid pun rasa cemburu dengan mereka. Maka jawab Rasulullah SAW, "Hum qaumun
Mereka adalah satu kaum tahabbu biruhillah. Mereka berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut sini ruhullah. Mereka berkasih sayang dengan ruh Allah. Apa maksud berkasih sayang dengan ruh Allah? Maksud ruh Allah ialah Al-Quran. Berkasih sayang mengikut tuntutan Al-Quran. Ini disebut dalam dalam buku ni, tengok nota kaki tu. Mereka berkasih sayang kerana Quran. Sebab Quran suruh orang beriman ni berkasih sayang, mereka pun berkasih sayang. Jadi hidup mereka tak bergaduh, hidup berkasih sayang. Ala ghairi arhamim bainahum. Dia berkasih sayang tu bukan kerana mereka ini ada hubungan silaturrahim. Bukan adik-beradik dia. Tak ada apa-apa tapi hidup kasih sayang. Ni special ni. Ni special. Wala amwalin yata'atawnaha. Wala amwalin yata'atawnaha. Dan mereka berkasih sayang bukan sebab harta. Bukan sebab duit yang ada orang ni bagi. Tak. Memang kerana Allah Ta'ala semata-mata. Bukan kerana harta benda yang mereka perolehi. Baik. Jadi kasih sayang mereka tidak ada sebab lain. Hanyalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu. Orang macam ni kata Allah Subhanahu wa taala diberi kelebihan lain lagi. Kata Nabi, "Fa wallahi, demi Allah, inna wujuhahum lanur." Sesungguhnya wujuhahum lanur, muka mereka nur bercahaya. Lagi? Wa innahum ala nur, dan mereka juga duduk di atas cahaya. Ini kelebihan orang yang kasih sayang kerana Allah Ta'ala. La yakhafuna idha khafan nas. Mereka tidak takut ketika seluruh manusia lain lagi takut. Ialah ke akhirat. Orang pakat takut belakang. Masuk syurga ke masuk neraka. Takut. Mereka relax je. Mereka juga tidak bersedih. Mereka tidak bersedih ketika seluruh manusia lain bersedih. Maka Allah Ta'ala pun, maka Nabi pun baca ayat Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada sebarang rasa takut atau bimbang dan mereka tidak akan bersedih. Inilah dia kelebihan. Inilah dia kelebihan orang yang hidup berkasih sayang, tak bergaduh dengan orang. Hidup berkasih sayang antara satu sama lain. Jadi antara sifat wali Allah ni, dia tak bergaduh dengan orang dan dia ni hidup berkasih sayang. Kasih sayang tu kerana adik-beradik ke? Tak. Bukan kerana hubungan adik-beradik. Bukan kerana ada duit orang bagi. Tidak ada sebab-sebab keduniaan lain melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan dapatlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, hadis kursi, Nabi SAW sabda, Allah Taala berfirman, haqqat mahabbati. Berhak dapat kasih sayangku bagi orang yang berkasih sayang kerana Allah Taala. Kita haraplah kita dapatlah kasih sayang Allah sebab kita hidup ni tak bergaduh. Tak bergaduh dengan siapa-siapa. Duduk datang merantau, ada yang daripada Terengganu datang Johor, ada Kelantan datang Johor, ada Sabah datang Johor, duduk tak ada pun hubungan adik-beradik, tapi hidup baik je. Hidup kita dalam keadaan baik je. Saling berkasih sayang, tolong-menolong. Insya-Allah dapat kelebihan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya datang Johor ni, Allah, saya duk kata pada isteri saya, baik-baiklah orang ni. Orang baik-baik belaka. Allah, segan pula kita. Orang baik-baik belaka. Jadi baik-baik itulah maksud dia hidup berkasih sayang. Moga-moga kita dapatlah kelebihan ni. Amin amin ya rabbal alamin. Nak kata buat amal banyak, baca Quran sampai 5-6 juzuk sehari, tak ada. Tapi kita ni hidup berkasih sayang. Sebab itulah ada 7 golongan yang mendapat naungan arsy Allah Ta'ala. Salah satunya warajulun tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu warajulani, iaitu 2 orang yang bersahabat, berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah dan berpisah pun kerana Allah Ta'ala. Baik. 1. Hadis yang kedua. B. Hadis yang kedua. Hadis seumpama ini juga diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini disebut
Mereka dicemburui oleh para nabi kerana kedudukan mereka yang hampir dan tempat duduk mereka di sisi Allah Ta'ala. Dekat ni orang macam ni. Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dalam Al-Musnad. Al-Musnad ni iaitu Musnad Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad diriwayatkan daripada Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, seorang hamba tidak akan merasa iman yang tulen. Maknanya kalau seorang ni nak tahu beriman tak beriman, kita nak tahu ni kita ni beriman ke tak beriman, ketulinan iman kita. Kata Rasulullah, tidak merasa iman yang tulen sehingga dia mengasihi kerana Allah dan membenci kerana Allah. Jadi kalau orang hidup duk bergaduh aja, iman belum tulen lagi walaupun masjid dia tak tinggal. Pergi sana bergaduh orang ni, pergi sini bergaduh orang ni, suka sangat bergaduh. Iman belum tulen. Apabila dia mengasihi kerana Allah dan membenci kerana Allah, maka dia telah berhak mendapat kasih sayang dan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Maknanya dia hidup berkasih sayang kerana Allah. Dia sayang kepada sahabat dia kerana Allah. Bila Allah sayang kat sahabat dia, tengok orang baik, dia pergi sayang. Bila tengok orang jahat, Allah benci, dia benci perbuatan orang jahat tu. Benci perbuatan dia dan berusaha untuk menarik dia kepada kebaikan. Jadi orang macam ni, dia ni barulah ada ketulinan iman. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya para waliku daripada kalangan para hambaku dan para kasihku daripada kalangan segala makhlukku ialah orang-orang yang disebut dan diingati semasa aku disebut dan diingati. Begitu juga aku disebut dan diingati semasa mereka disebut dan diingati. Maknanya para wali Allah, orang rapat dengan Allah Ta'ala ni ialah orang yang disebut dan diingati semasa aku disebut dan diingati. Maknanya gini, tengok dia tu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ada kan orang yang kita tengok dia tu jadi baik, kita rasa nak jadi baik, tengok dia tu ingat pada Allah Ta'ala. Ada orang yang kita tengok dia, kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebabkan kesolehan dia. Isteri saya cerita di pondok tu, di pondok Pasir Tumbuh tu. Pondok Pasir Tumbuh ni, tok guru dia nama Tuan Guru Haji Hashim. Tuan Guru Haji Hashim ni kadang-kadang petang-petang dia turun, dia berjalan tengok pondok. Ada anak-anak murid ni, anak-anak murid yang perempuan ni, duduk semata-mata duduk, dia kan geng-gengnya kan purdah kan. Geng-geng pondok ni kan purdah. Dia duduk kat luar tu, dia tunggu Tuan Guru Haji Hashim ni keluar. Sebab dia tengok muka Tuan Guru Haji Hashim, sebab tengok muka tok guru ni rasa tenang, rasa ingat pada Allah Ta'ala. Kita pula cuba kita perhati. Orang tengok kita ni agak-agak makin dekat dengan Allah Ta'ala ke makin jauh dengan Allah Ta'ala. Kalau orang tengok kita ingat masjid, maknanya baguslah tu, alhamdulillah. Tengok muka orang ni, ingat, jumpa dia kat masjid. Ingat lagi masjid. Tengok orang ni. Ni tengok muka kita ni, teringat lagi konsert. Ni tak jadi tu. Jadi itulah maksud dia. Maknanya ingat Allah. Orang tengok kita, ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga kita dapatlah kedudukan ini. Di sekolah saya bergurau. Saya kata dengan pelajar-pelajar saya, yang paling hebat, yang paling dekat dengan Allah, ialah bila orang tengok kita orang lain dekat dengan Allah Ta'ala. Orang lain jadi baik. Tengok jadi baik. Saya kata guru disiplin awak ni tengok je guru disiplin, terus jadi baik. Tengok je guru disiplin, terus jadi baik. Kenapa? Kerana dia ni dekat dengan Allah Ta'ala. Pelajar-pelajar pun ketawa. Pelajar kata sebenarnya kami tengok guru disiplin jadi baik sebab kami takut kat rotan dia kuat. Itu contoh. Contoh apa? Contoh tengok jadi baik. Tapi cikgu disiplin lagi sebab rotan tu. Kita ni tak bawa rotan, tak bawa apa-apa. Tapi orang tengok kita tu, orang jadi baik. Orang jadi ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga kita dapatlah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Murta'ish ditanya, dengan apakah kasih sayang Allah boleh diperolehi? Beliau pun menjawab, dengan mengasihi dan menolong para wali Allah serta memusuhi musuhnya. Asasnya ialah menepati dan menurut segala perintah Allah. Ini kelebihan
antara kelebihan kita berkawan dan berkhidmat kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok kan ramai orang soleh ni yang apa nama yang orang pergi khidmat pada dia. Dia orang soleh tapi orang khidmat pada dia tu ramai. Kerana nak ambil lah keberkatan khidmat kepada orang soleh tu. Tapi setengah-setengah orang soleh pula yang soleh sangat ni, dia pula rasa segan dikhidmati sebegitu. Ada juga. Ada, jangan buat gini lah Syekh. Jangan buat gini lah Syekh. Tu biasa. Orang soleh. Ada apa nama seorang ni, sahabat saya lah, orang soleh ni. Dia datang ke Johor. Dia datang Johor, kita khidmat lah pada dia. Sahabat-sahabat pengkuliah ni, apa nama sahabat-sahabat yang ejah kuliah ni khidmat. Ambil dia, dia kata jangan buat gini Syekh. Ana rasa malu ni Syekh. Ana rasa segan lah, hantar buat sampai tahap ni kat Ana. Jangan. Dan saya kenal lah dia ni seorang yang tawaduk sikit. Tawaduk. Segan dia. Betul lah, saya duk perhati ramai lah ustaz-ustaz yang macam tu. Ustaz-ustaz yang apa nama yang rasa segan bila dikhidmati. Sedangkan orang yang nak khidmat kepada dia tu tidak ada apa-apa niat melainkan nak dapat kasih sayang Allah kerana mengasihi orang yang Allah sayang. Baik. Dalam kitab Az-Zuhd, karangan Imam Ahmad, diriwayatkan daripada Atha bin Yasar, katanya Nabi Musa alaihi salam berkata, "Wahai Tuhanku, siapakah ahlimu yang engkau payungkan di bawah bayang arasy-Mu?" Allah berfirman, "Wahai Musa, mereka ialah orang-orang yang bersih tangannya daripada maksiat." Ni satu. Orang cukup sifat ni. Allah Ta'ala payungkan di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di bawah bayang arasy Allah. Jadi orang yang berada di bawah bayang arasy Allah Ta'ala ni, mereka akan selamat. Sebagaimana sabda Nabi kan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dipayungi oleh bayang arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari tidak ada payungan melainkan payungan tu sahaja. Jadi salah satunya Nabi Musa tanya Allah Ta'ala, siapa dia? Ni antara golongannya. Selain daripada sebut 7 golongan tu, ada juga golongan ni, iaitu orang yang bersih tangannya daripada maksiat, suci hatinya daripada dosa, dan berkasih sayang kerana keagunganku. Apabila aku diingat dan disebut, mereka juga diingat dan disebut bersamaku. Apabila mereka disebut dan diingat pula, aku juga disebut dan diingat bersama mereka. Mereka menyempurnakan wuduk pada masa dan tempat yang tidak disukai. Menyempurnakan wuduk pada masa dan tempat disukai. Maksud dia, fis-sarra'i wad-dharra. Ketika suka pun dia sempurnakan wuduk, ketika tak suka pun dia sempurnakan wuduk. Contoh musim sejuk. Musim sejuk yang amat, dia juga sempurnakan wuduk dia. Maknanya dia tidak basuh sekali lah sebab sejuk. Dia basuh 3 kali juga. Contoh. Baik. Kemudian dia kata lagi, mereka kembali mengingatiku sebagaimana burung helang kembali ke sarangnya. Mereka asyik dengan cinta kepadaku seperti mana anak kecil asyik dengan orang ramai. Mereka marah apabila dihalalkan perkara-perkara yang aku haramkan, seperti kemarahan harimau apabila ia sangat marah. Maknanya kalau ada orang menghalalkan yang haram, marah dia. Inilah dia apa nama sifat wali Allah Ta'ala. Kita tengok dulu kan apa nama almarhum Mufti Datuk Ishaq Baharum. Kan Datuk Ishaq Baharum ni kan, bila ada pertandingan Ratu Cantik dulu kan, dia pergi tangkap orang yang masuk pertandingan Ratu Cantik tu. Dia tak boleh tengok maksiat. Akhir sekali, takdir Allah Ta'ala, Allah uji beliau, sehinggalah beliau, nama bekas mufti waktu tu, sehinggalah beliau ditamatkan kontrak. Katanya ditamatkan kontrak lah, katanya. Padahal orang tak suka kat dia, sebab dia tegas dalam kehidupan dalam jawatan beragama ni. Sebab dia mula-mula dia fatwakan orang Islam masuk pertandingan Ratu Cantik, maka hukumnya haram. Itu fatwa. Fatwa tidak boleh menjadi undang-undang. Hanya pemberitahuan. Jadi kalau orang perempuan masuk pertandingan Ratu Cantik, tak boleh nak tangkap apa lagi sebab baru fatwa. Tapi fatwa ini telah dimasukkan ke dalam Dewan Undangan Negeri dan dibicarakan, dibincangkan jadi satu akta.
Jadi undang-undang. Siapa-siapa yang masuk pertandingan Ratu Cantik boleh ditangkap. Tiba-tiba ada orang Melayu kita pergi masuk pertandingan Ratu Cantik. Maka ditangkaplah. Orang yang suruh tangkap tu Mufti Datuk Ishak Baharum lah. Akhir sekali Datuk Ishak Baharum pula yang ditamatkan kontrak. Saya waktu tu saya minat almarhum Datuk Ishak Baharum ni. Saya minat sebab beliau ni apa nama warung kan. Jadi saya tengoklah kisah dia. Bila tengok kisah dia tu, lepas tu dia nak ceramah di Selangor pun tak boleh. Tu. Nak ceramah di Selangor waktu tu pun tidak dibenarkan berceramah di Selangor. Saya kata teruk sungguhlah manusia ni. Itu orang rapat dengan Allah Ta'ala tu. Dia mengharamkan apa yang Allah haramkan dan dia tegas. Macam rimau lah. Macam rimau marah. Ketika marah. Nak bagi tahu dia tegas. Tapi dia diperlakukan sebegitu oleh orang-orang yang tak sepatutnya. Apa jenis manusia saya kata. Waktu tu saya kat Universiti Malaya waktu tu. Kemudian kita pun panggil beliau almarhum untuk berforum di Universiti Malaya. Panggil beliau bekas Mufti Selangor iaitu dan juga seorang lagi bekas Mufti Wilayah Datuk Hashim Yahya datang berforum di Universiti Malaya waktu tu. Saya duduk dekat nak tengok dia. Allahu Akbar, muka cerah je kan, Datuk Ishak Baharum kan. Allahu Akbar. Solehnya, sampai hati orang buat gitu kat dia. Sampai hati saya kata orang boleh buat gitu kat dia. Kita tengok muka dia pun kita rasa dia baik dah. Tengok muka dia tu. Tu nak bagi tahu ada orang yang tak suka kepada orang-orang yang rapat dengan Allah Ta'ala. Dan ada orang walaupun nampak muka dia biasa, iaitu muka dia taklah nampak garang. Tapi kalau bab hukum hakam, dia tegas. Antaranya almarhum rahimahullah bekas Mufti Selangor Datuk Ishak Baharum. Dan bila dia meninggal dunia, Allah muliakan. Tengok Allah tunjukkan. Allah muliakan Sultan Selangor suruh dikebumikan di makam makam diraja lah boleh cakapnya, makam orang-orang yang hebat-hebat walaupun dia sudah tidak jadi mufti pada waktu itu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kan jadi kita ni kalau tengok orang-orang yang baik-baik diperlakukan sebegitu, kita patut rasa sedih lah. Kenapalah buat gini pada orang alim, orang baik. Baik. Okey. Jadi kita bila kita belajar hadis ni, berusahalah untuk mencari orang-orang yang baik dan menyayangi mereka. Jadi 3 perkara dalam buku ni yang boleh kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Baca Quran, zikir, sayang orang yang sayang kepada Allah Ta'ala. Menyayangi orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 3. Kalau kita buat 3 perkara ni, Allah pun sayang kita. Sebab hadis Nabi sebut, hatta uhibbah. Allah pun sayang kita. Bila Allah sayang kita, apa kita dapat? Kalau Allah pula sayang kita sebab kita buat 3 perkara tu. Selain kita buat benda fardu, kita buat pula 3 perkara yang saya sebut tadi, baca Quran, zikir dan duduk berkhidmat dan menyayangi kekasih-kasih Allah, maka kita akan dapat ganjaran yang Allah Ta'ala kurniakan pada muka surat 1530. Kita akan dapat ganjaran taqarrub kepada Allah Ta'ala. Apa ganjarannya? Fa'idha ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya. Maknanya bila Allah dah cinta seorang, apa dapat? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi telinganya yang dia mendengar dengannya. Telinga dia jadi telingaku. Apa makna? Apa makna? Kalau aku sayang dia, telinga dia jadi telingaku. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, pendengaran dia jadi pendengaran aku. Maknanya matanya yang dia melihat dengannya. Maka aku menjadi telinganya, aku jadi matanya. Lagi? Wa yadahu allati yabtishu biha, aku jadi tangannya yang dia bertindak dengannya. Lagi? Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku jadi kaki dia yang dia berjalan dengannya. Jadi telinga dia telinga aku, mata dia mata aku, tangan dia tangan aku, kaki dia kaki aku. Dalam setengah riwayat disebut lagi, wa qalbahu alladhi ya'qilu bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi. Maka hatinya jadi hati aku. Hati di sini juga dengan makna qalbun ya'qilun. Hati yang berfikir. Hati dengan maksud akal.
Dia hati dia dipenuhi dengan sentiasa fikir lagu mana nak dekatkan diri pada Allah, fikir benda-benda baik. Walisanahu alladhi yantiqu bihi, dan lidahnya juga jadi lidah aku dengan apa? Dengan makna dia menuturkan dengan bercakap seperti aku bercakap. Jadi nak bagi tahu apa maknanya. Kalau orang tu Allah sayang, telinga dia telinga aku, mata dia mata aku, tangan dia tangan aku, kaki dia kaki aku, hati dia hati aku, lidah dia lidah aku. So apa maksud ni? Jadi sekarang kita bolehlah untuk kita nilai diri kita. Kita ni Allah sayang ke tak? Telinga aku ni macam telinga Allah tak? Sebab Nabi kata, kalau seorang tu Allah Ta'ala sayangi, telinga dia jadi macam telinga Allah. Maksud dia, apa maksud telinga dia macam telinga Allah? Dia mendengar ikut Allah Ta'ala suruh. Dia tengok ikut Allah Ta'ala suruh. Dia bertindak ikut Allah Ta'ala suruh. Jadi dia sendiri itu tidak terlalu minimum melakukan dosa. Maksud firman Allah ialah sesiapa yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perkara-perkara fardu, kemudian dengan melakukan amal-amal sunat, nescaya Allah akan mendekatkannya kepadanya serta menaikkannya daripada darjat iman kepada darjat ihsan. Dengan itu, dia mula beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan hadir hati dan menghayati pengawasan Allah Ta'ala seolah-olah dia melihatnya. Yang ni kalau istilahnya, bila dapat pendengaranku, matanya mataku, dapat yang ni, dia telah angkat naik darjat daripada darjat muraqabah kepada darjat musyahadah, istilah dia. Iaitu dia dapat darjat daripada darjat muraqabah, rasa sentiasa diawasi, muraqabah tu, kepada musyahadah. Bukan lagi rasa sentiasa diawasi, dia rasa Allah duduk depan dia. Dia nampak Allah buat amal tu, Allah ada depan dia. Dia nampak Allah Ta'ala. Tadi dia rasa Allah Ta'ala mengawasi dia. Ni tak, bukan dia rasa lagi Allah Ta'ala mengawasi dia, tapi dia nampak seolah-olah kalau dia berjalan, seolah-olah dia nampak Allah ada depan dia. So, orang yang buat sesuatu, nampak Allah Ta'ala ni, dia buat dengan sepenuh baiknya. Macam seorang pekerja, bila bos ada kat depan, memang dia buat sungguh-sungguh. Sebab dia nampak bos tu. Dia buat sungguh-sungguh. Tadi, muraqabah ni, bos pasang CCTV. Yang bawah sikit muraqabah, bos pasang CCTV. Bila bos pasang CCTV, dia buat sesuatu, dia rasa dia diperhatikan oleh bos. Yang ni power lagi, bos duduk depan terus. Ni musyahadah. So maqam ni dia panggil maqam musyahadah. Maqam rendah sikit, maqam muraqabah. Jadi orang yang buat benda baik sampai Allah sayang dia akan dapat rasahi nikmat ibadat seolah-olah dia rasa Allah tu ada depan dia. Gitu maksud dia. Bukan lagi rasa dia diawasi, bahkan dia rasa nampak Allah Ta'ala situ. Tu dia panggil anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tu hadis Nabi. Hadis tentang ihsan. Jadi bila mata dia, mata aku, telinga dia, telinga aku. Jadi dia ni buat amal, buat apa-apa, duk rasa keberadaan Allah di hadapan dia. Maknanya bila dia rasa keberadaan Allah di hadapan dia, so dia akan jadi orang yang amat taat pada perintah Allah. Tak buatlah benda-benda haram, bukan setakat rasa diawasi. Nampak Allah di depan. Mana ini tanda Allah sayang. Bila baca hadis ni, saya kata Allah sayang ke tak lah kat aku. Takutlah pula kitanya. Sayang ke tak aku, Allah Ta'ala pada aku ni. Aku ni tak rasa pun Allah Ta'ala duduk depan aku. Sebab tu kadang-kadang kita dengar perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Kadang-kadang kita tulis perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Jadi, kalau Allah Ta'ala tu sayang, kita tak buatlah benda-benda sebegitu. Mohon sama-sama doa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kasih sayangnya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Tu doa tadi. Doa yang kita belajar dulu ni kan. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Aku nak kasih sayangmu ya Allah. Bila Allah sayang, insya-Allah Allah hadirkan perasaan atau Allah hadirkan
perasaan musyahadah dalam buat ibadat ataupun muraqabah, rasa sentiasa diawasi. Lantaran itu hatinya penuh dengan makrifat Allah Ta'ala. Hatinya penuh rasa sayang kepada Allah Ta'ala. Rasa kebesaran Allah, rasa takut dan gerun kepadanya, mengagungkannya, rasa tenang dengannya dan rindu kepadanya. Ini berterusan sehingga makrifat yang timbul dalam hatinya ini dapat disaksikan olehnya dengan mata hati. Sebagaimana diungkapkan, sakinun fi qalbi ya'muruhu lastu ansahu fa'adhkuruhu ghaba an sam'i wa an basari fasuwaidal qalbi tubsiruhu. Ia tinggal dalam hati. Sakinun, dia tinggal dalam hatiku. Ya'muruhu, memakmurkan hatiku, mengimarahkan hatiku. Lastu ansahu, aku tidak melupainya, bahkan sentiasa fa'adhkuruhu, sentiasa mengingatinya. Allah dengan aku ni rapat, walau aku tak nampak dia. Dia duduk dalam hati aku dan dialah yang mengimarahkan hatiku. Aku takkan lupa Allah Ta'ala. Aku sentiasa ingat pada Allah Ta'ala. Ghaba an sam'i wa an basari. Ia tersembunyi daripada pendengaran dan penglihatanku. Aku memanglah tak dapat tengok dia dengan mata aku, tak dapat dengar dia dengan telinga aku, tapi fasuwaidal qalbi tubsiruhu, tapi lubuk hatiku dapat melihatnya. Ini syair-syair orang-orang wali belaka ni. Syair wali memang tak nampak Allah, tapi hatiku nampak. Aku tak nampak Allah dengan mata kasar, aku nampak Allah dengan mata hati. Ini orang-orang wali-wali lah ni. Orang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggi kita belajar ni, belajar buku ni. Belajar nak jadi wali Allah. Okey. Belajar nak jadi wali Allah, orang dekat dengan Allah Taala. Waliyun ni orang yang diatur urus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kehidupan dia. Allah sayang dia, waliyun. Allah Taala sebut wa huwa yatawallas salihin. Dialah yang mengatur urus orang-orang yang saleh. Dan inilah yang kita minta setiap kali waktu kita sembahyang subuh. Baca kunut, wa tawallani fi man tawallait. Kau atur urus hidup aku sebagaimana kau atur urus hidup orang-orang yang soleh. Jadi orang soleh ni lagu mana? Allah Ta'ala atur urus hidup dia. Kita rasa pelik. Dengan kesibukan dia tu, kita tengok Tok Guru ni, Tok Guru, kalau orang pergi duduk pondok, kita tengok Tok Guru ni, kerja dia mengajar, tengok dia sibuk sangat-sangat. Tapi tiba-tiba dapat keluarkan buku. Mana dia tulis buku. Tiba-tiba dapat sedekah kat situ. Tiba-tiba saya kata hebat sungguh Tok Guru ni. Rupanya Allah Ta'ala bagi kepada mereka kelebihan waktu, ruang waktu sebab mereka memanfaatkan waktu. Sebab mereka memanfaatkan waktu, Allah Ta'ala bagi ruang waktu kepada dia. Kita ni sebab banyak duduk tinggalkan waktu, maka Allah Ta'ala tak bagi keberkatan waktu untuk kita. Tengok Imam Ghazali. Imam Ghazali ni, buku dia tu kita nak baca pun tak habis. Tapi dia sempat tulis buku berkat waktu dia. Imam Nawawi ni buku dia pelbagai jenis pelbagai jenis bidang ditulisnya. Bidang hadis, bidang fiqh, bidang tasawuf, ada belaka. Masa mana dia manfaatkan masa. Rupanya Allah Ta'ala bagi keberkatan masa untuk dia. Sehingga dia sampai sekarang pun orang ambil manfaat daripada buku-buku dia. Kita nak baca buku dia pun tak habis-habis. Tapi kerja taklah banyak sangat kita ni. Dia nak bagi tahu sebab Allah Ta'ala yang atur urus hidup dia. Allah Ta'ala atur urus. Bila Allah Ta'ala atur urus hidup dia, dia jadi sempat berlaku. Jadi sempat berlaku. Kita ni banyak benda tak sempat. Tu tak sempat, ni tak sempat. Mungkin kualiti waktu kita, kerana kita tidak memanfaatkan, Allah Ta'ala pendekkan ruang waktu tu. Kalau Allah Ta'ala bagi manfaat waktu, barakah waktu, walaupun waktu tu sikit, tapi manfaatnya banyak. Kita boleh buat benda banyak. Baik. Al-Fudail bin Iyad berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, dustalah sesiapa yang mendakwa mengasihiku, sedangkan dia tidur dan lalai dan tak ingat kepadaku. Bukankah setiap orang yang bercinta itu suka bersendirian dengan kekasihnya? Kalau sayang pada Allah, suka bersendirian dengan kasih Allah.
Ingatlah aku melihat kekasih-kekasihku, sedangkan mereka telah menjelmakanku di hadapan mata mereka. Maknanya orang buat amal ibadat yang rapat dengan Allah Ta'ala, kasih Allah ni, dia boleh nampak Allah Ta'ala duduk depan dia. Mereka berbicara denganku dalam keadaan musyahadah. Musyahadah ni lah, seolah-olah melihat Allah Ta'ala. Mereka bercakapku dengan keadaan hadir hati. Esok pada hari kiamat, aku akan gembirakan mereka dalam syurga-syurgaku. Dalam buku siapa nama, Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kitab Fiqhu As-Sirah. Kitab Fiqh Sirah dalam tajuk Ikhtila'uhu fi Ghari Hira. Ikhtila'uhu fi Ghari Hira tajuk. Dalam chapter tu. Bagaimana apa nama, Ikhtila'uhu fi Ghari Hira, maksud dia Nabi SAW berkhulwah, berasing diri di Gua Hira. Kan Rasulullah SAW sebelum dilantik jadi Rasul, dia kan pergi ke Gua Hira. Duduk berasing diri, duduk fikir, duduk tahannus dia panggil. Tahannus ni maksud dia mengabdi dirilah, cara sebelum Islam datang lah. Cara Nabi Ibrahim, maknanya dia duduk situ, mendekatkan diri kepada Tuhan pencipta dia. Jadi ketika melakukan komentar, Said Ramadan Al-Buti sebut, dia sebut apa? Dia sebut kita zaman sekarang ni tak perlulah nak pergi bertapa di mana-mana gua, dia kata. Kita hanya perlu untuk peruntukkan waktu bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu orang lain tak tahu. Itulah khulwah kita, bukan kena pergi gua, dia kata. Jadi sebagai seorang yang apa nama, yang nak dekatkan diri kepada Allah, dia kena ada waktu bersama, bersendirian dengan Allah Taala. Jadi kalau orang-orang apa nama, orang soleh ni, dia bangunlah tengah malam, seorang-seorang duduk bercakap dengan Allah, angkat tangan bercakap dengan Allah. Dia panggil, dalam istilah dia panggil tadarru'. Tadarru' ni merendah diri dan merintih. Merintih bercakap dengan Allah. Ya Allah, dosa aku banyak. Ya Allah. Bangun seorang-seorang duduk bercakap dengan Allah Ta'ala. Duduk bercakap, fikir balik. Aku ni kau bagi nikmat banyak. Ya Allah. Aku kenang nikmat. Sebab Allah Ta'ala ni antara benda yang apa nama dalam Quran. Allah Ta'ala suruh kenang nikmat. Wa'iz tu kenanglah lah. Kalau buka surah Baqarah tu, ketika Allah Ta'ala marah kepada orang Yahudi ni, wa'iz, ingatlah ketika mana. Wa'iz, ingatlah ketika mana. Tu perkataan wa'iz tu. Wa'iz qala rabbuka. Ingatlah ketika mana Allah Ta'ala berfirman. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu kepada apa nama orang Bani Israel di zaman Nabi SAW, kamu ingatlah ketika mana cerita Nabi Musa dulu. Nabi Musa lawan dengan Fir'aun, akhir sekali Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa. Kamu Bani Israel satu bangsa dengan Nabi Musa. Jadi dia suruh ingat, kenang kembali. Jadi kita pula, untuk kita ni berada seorang-seorang dengan Allah, kita kenang kembali nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi bangun malam, kenang nikmat, duduk seorang-seorang. Dia bangun malam ni selain daripada semayang, baca Quran, satu lagi tafakkur. Selain daripada tahajud, tilawah, tafakkur. Duduk diam tu, fikir balik. Cakap dengan Allah Ta'ala, ya Allah, banyaknya nikmat-Mu bagi pada aku. Banyaklah nikmatnya. Orang lain, sebut Allah Ta'ala, orang lain, apa nama, dah 5-6 tahun tak duduk sama dengan isteri dia. PJJ. Ngajar PJJ. Aku ni tak pernah PJJ dengan isteri aku. Isteri aku duduk dekat dengan aku. Posting-posting terus duduk dekat dengan aku. Contohlah, memanglah isteri saya mana PJJ, dia tak kerja dengan saya. Dia tak kerja kan. Dia di rumah. Jadi fikir balik, banyaknya nikmat. Orang lain terpaksa pula hantar pada nusri anak-anak dia. Anak aku, mak dia sendiri yang jaga. Kenang nikmat Allah Ta'ala. Bila kenang nikmat Allah Ta'ala, itulah ada dalam apa nama? Dalam apa nama buku Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengaku nikmatmu banyak pada aku. Kemudian kenang pula, oh dosa aku banyak juga. Bila kenang dosa, wa abu ulaka bi dzambi, aku pun mengaku dosa aku banyak. Faghfirli, ampunlah dosaku. Jadi itu antara cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebut dalam
hadis ni dalam Fudail bin Iyad ni. Fudail bin Iyad kata, bukankah setiap orang yang bercinta itu suka bersendirian dengan kekasihnya? Inilah, suka bersendirian dengan kasihnya ni. Baik. Perasaan yang wujud dalam hati orang yang mencintai Allah Ta'ala dan dihampirkan kepadanya ini akan sentiasa kuat sehingga hati mereka penuh dengan perasaan ini. Lantaran itu, tiada lagi dalam hati mereka selain Allah Ta'ala. Ma fi qalbi ghairullah. Yang ni orang duduk zikir. Ma fi qalbi ghairullah. Kan? Tiada dalam hatiku melainkan Allah. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukuplah aku. Allah sahaja. Ma fi qalbi ghairullah, tidak adalah hatiku melainkan Allah Ta'ala sahaja. Baik. Okey. Kemudian, anggota badan mereka juga tidak dapat bangkit melainkan selaras dengan apa yang ada dalam hati mereka. Sebab hati mereka ada Allah, maka anggota badan mereka pun ikut Allah. Ikut Allah suruh. Allah suruh bangun pukul 5 pagi. Bangun pukul 5 pagi walaupun mengantuk. Allah suruh pergi masjid walaupun susah. Inilah kelebihan-kelebihan orang yang Allah Ta'ala sayang. Sebab Allah Ta'ala yang atur urus kehidupan mereka. Allah Ta'ala atur urus. Sebab tu kita tengok orang zaman dulu ni walaupun mereka belajar tak tinggi. Tapi pengharapan mereka tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok kan orang dulu, Allahu Akbar. Kadang-kadang tengok orang dulu ni kita tengok macam mana dia boleh jaga anak sampai 10 orang kerja gitu sahaja. Tapi Allah Ta'ala bagi rezeki kepada dia. Bukankah Allah yang mengatur urus kehidupan mereka? Mereka tinggi tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak-anak nak belajar, hantar je. Saya ingat ada seorang, anak nak belajar kat Mesir. Dia tak ada duit. Dia mengaku tak ada duit waktu tu. Jumpa dengan Ustaz Subki, pengetua sekolah saya waktu tu. Ustaz Subki, tak apalah, anak nak belajar, hantar dulu. Duit kita carilah. Tak apa kau Ustaz, tak apalah, kita cari, kata Ustaz Subki. Kemudian, Ustaz Subki cari duit, dapatlah pergi ke Mesir. Kemudian saya pun berbual dengan Ustaz ni. Berbual dengan Ustaz dia, Ustaz juga berbual dengan Ustaz. Saya kata, anak Ustaz berapa orang kat Mesir? 4 orang. Cukup lah Ustaz. Saya pun heran. Cukup dia kata. Tengok ke, kalau dari segi nombornya Ustaz, tak cukup. Dari segi nombor gaji saya, banyak mana dapat kerja dengan sekolah tahfiz. Dia sama-sama mengajar sekolah saya lah. Saya mengajar, saya waktu tu mengajar, pun tak ada bini lagi. Okey, cukup sangatlah. Dia ni kita pelik. Gaji dia murah je tapi anak 4 orang kat Mesir. Cukup. Kita pelik, kita tanya. Dia pun jawab pelik. Nak ketawanya dia sendiri kata. Anak pun heran. Cukup juga dia kata. Allahu Akbar. Saya kata, Ustaz baik sebenarnya. Ustaz Mat ni baik. Ustaz Mat. Dah meninggal dah Ustaz. Ustaz Mat baik. Alhamdulillah anak-anak dia yang mengajar kat Johor ada seorang. Balik Mesir jadi ustazah kat Johor. Dia waktu pergi kursus jumpa. Dia kata dia duduk kampung Tasik Berangan. Saya kata, kenal Ustaz Mat? Ayah saya lah. Allah, awak lah yang saya duduk cerita dengan ayah awak tu. Duduk belajar Mesir dia. Senyum ustazah tu. Allahu Akbar. Saya kata hebatnya ayah awak. Bagaimana dia tu mungkinlah ketika tak cukup duit tu dia bangun tengah malam. Dia angkat tangan doa dengan Allah Ta'ala kan. Dia punya bersendiriannya dengan Allah Ta'ala tu kuat. Kita ni jarang-jarang nak bersendirian dengan Allah Ta'ala ni. Baik. Tentang orang yang berkeadaan begini dikatakan dalam hatinya tidak ada yang tinggal kecuali Allah. Maksudnya ialah makrifat Allah, rasa cinta kepada Allah dan mengingatinya. Berhubung maksud ini terdapat satu riwayat Israiliyat yang masyhur. Apa makna riwayat Israiliyat? Riwayat Israiliyat adalah riwayat yang datang daripada sumber-sumber kitab-kitab Taurat dan Injil dan ulama-ulama yang dipanggil ulama ahli kitab. Contoh Ka'ab al-Ahbar, Abdullah bin Salam. Mereka ni adalah merupakan pendeta-pendeta Yahudi sebelum mereka masuk Islam. So mereka ni pakar rujuk agama Yahudi zaman mereka berada di Madinah. Bila Rasulullah SAW datang ke Madinah, mereka masuk Islam. Jadi maklumat-maklumat tentang kitab-kitab dulu, kitab-kitab Bani Israel dulu ada pada mereka sebab mereka ni tutup guru. Jadi riwayat Israiliyat tu adalah pada mereka. Jadi Nabi kata hadithu an Bani Israel wala haraj.
boleh cerita riwayat-riwayat daripada Bani Israel. Tak apa dia kata. Tapi la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan kamu kata riwayat tu betul dan jangan juga kamu kata riwayat tu tak betul. Sebab tak tahu. Jadi banyaklah riwayat-riwayat Israiliyat yang sampai kepada kita dalam kitab-kitab tafsir. Jadi ulama-ulama terkemudian ni dia bersihkan supaya yang ada dalam kitab-kitab tafsir kita adalah riwayat-riwayat yang ada dalil sanad daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada riwayat-riwayat Israiliyat. Contohlah, isteri tu nama siapa? Isteri Nabi Yusuf. Nama siapa? Zulaikha. Zulaikha. Tu riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat. Tak ada dalam hadis Nabi. Nabi tak pernah sebut isteri Nabi Yusuf nama Zulaikha. Jadi riwayat Israiliyat tu cerita daripada orang Bani Israel, dia kata nama dia Zulaikha. Jadi kita nak kata ya pun tak, nak kata tak pun tak. Tu istilah riwayat Israiliyat. Tanya isteri Nabi Raja Balqis nama siapa? Raja Balqis. Raja Sabak nama apa? Balqis. Riwayat mana? Riwayat Israiliyat. Apakah cara iblis nak rosakkan nak perdaya Nabi Adam? Nak perdaya Nabi Adam dan nak perdaya Hawa. Macam mana cara? Dia masuk dalam mulut apa? Mulut ular. Dia masuk dalam mulut ular, kemudian ular pergi bercakap, dia bercakap dalam mulut ular tu. Itu ada dalam kitab-kitab tafsir. Kitab tafsir. Dan bila ular dulu dia ada kaki. Ini saya sebutlah contoh riwayat Israiliyat. Ular dulu dia ada kaki. Sebab dia buat gitu bantu iblis sehingga iblis merosak memperdaya Adam dan Hawa, maka dihukumkan dia hilang kaki. Tu yang dia keluar kaki tu. Tak ada kaki tu. Ular tu. Itu ada dalam kitab Israiliyat. Jadi cerita-cerita sebegini, kalau nak cerita bolehlah cerita. Tapi kalau tak cerita pun tak apa. Sebagaimana nama-nama Ashabul Kahfi. Kan nama Ashabul Kahfi tu ada 7 orang nama tu. Semua tak adalah hadis Nabi. Semua diambil daripada riwayat Israiliyat. Jadi riwayat Israiliyat kita dengan riwayat Israiliyat ni, apakah perlu kita berinteraksi dengan riwayat Israiliyat? Boleh ambil, tak ada masalah. Tapi saya lepas daripada saya baca buku-buku tentang Israiliyat ni, saya tak adalah cerita tentang Israiliyat banyak. Lepas mengajar tafsir sekarang, kalau orang kata ini riwayat Israiliyat, saya tak cerita. Sebab ada banyak lagi hadis-hadis Nabi yang boleh kita cerita. Baik. Tapi untuk mengajinomotokan cerita, sedap bubuh riwayat-riwayat dia tu. Tapi riwayat Israiliyat yang masyhur, Allah berfirman, langit dan bumiku tidak dapat memuatku, tetapi hati hamba-Ku yang beriman itu memuatku. Tu power. Power tak power, riwayat ni betul lah. Langit dan bumi tidak dapat memuatkan aku sebab aku ni maha segalanya. Tapi hati orang beriman dapat memuatkan aku. Tu. Ini ini riwayat Israiliyat. Okey, sebahagian arifin berkata, hati-hatilah dengan Allah Ta'ala kerana sesungguhnya dia sangat cemburu dan tidak suka melihat sesuatu selainnya dalam hati hambanya. Ni dia panggil apa cemburu dalam bahasa Arab, ghirah. Dalam hadis Nabi sebut sesungguhnya Allah Ta'ala ni amat cemburu. La yugharu, gitulah. Ghirah, Melayu kata ghairah. Melayu kata ghairah, tapi ghirah sebenarnya amat cemburu. Jadi Allah Ta'ala ni bila dia cemburu, jadi kalau masuk dalam hati kita benda lain, macam bini kita cemburu dengan kita lah. Bini kita cemburu dengan kita. Bila dalam handphone kita tu, ada hint-hint yang menunjukkan ada orang lain dalam hati suami dia akan marah. Jadi Allah Ta'ala ni pun sama. Takut lagu ni. Takut Allah Ta'ala marah lah sebab dalam hati kita ni ada selain Allah. Sudahlah kita kali ni. Ni geng-geng arifin lah, ni geng-geng wali ni. Dia kata hati-hati. Allah Ta'ala ni cemburu. Kalau dalam hatimu ada benda lain selain daripada dia cemburu lah. Sebagaimana bini kita cemburu pada kita, bila dalam hati kita ada orang lain selain daripada dia. Jadi kalau dengar ayat ni, nanya kita ni. Agak-agak Allah cemburu tak dengan kita ni. Allah marah tak pada kita ni. Sebab dia ni cemburu. Sudah. Takut kita ni. Dalam hati kita ni bukan ada Allah je, banyak benda ada. Allahu Akbar. Takut lah cerita dia gini.
Takut baca kitab ni pula. Dah. Sebab tinggi sangat perbicaraan dia. Sehubungan dengan ini juga sebahagian mereka pernah mengungkapkan laisa linnasi mawdi'un fi fuadi zada fi hawaka hatta tala. Tiada tempat untuk manusia dalam hatiku. Cintamu telah bertambah dalamnya hingga ia penuh. Allah. Hati orang wali-wali Allah ni tak ada benda lain. Sebab penuh dah dengan cinta Allah Ta'ala. Ada pula berkata, qad sira qalbi ala miqdari hubbihim, fama li hubbi. Bubuh bagi depan. Li hubbin. Betul lah. Fama li hubbin siwahum fihi muttasa'un. Bubuh bagi depan ha. Fama li hubbin siwahum fihi muttasa'un. Hatiku telah dibentuk. Sira. Telah disirahkan. Telah dibentuk hatiku ala miqdari hubbihim, sekadar cinta kepada mereka, maka dalamnya tiada lagi ruang untuk kekasih selain mereka. Baik, kepada maksud inilah Nabi SAW memberi isyarat dalam khutbah baginda ketika tiba di Madinah. Kasihlah Allah seluruh hati kamu. Ia sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Ishaq dalam kitab sirahnya. Baik, habis kat situ. Ada soalan? Ada 5 minit lagi. Kalau ada soalan, insyaAllah boleh kita sama-sama bincangkan. Tajuk ni tinggi, ni nak jawab pun takut. Kalau orang tanya soalan nak jawab pun soalan tinggi-tinggi ni takut. Takut sebab kita ni tak dapat sampai tahap tu. Ngajar benda yang tak dapat sampai tahap tu, sebab tu saya takut ngajar tasawuf. Ngajar tasawuf ke ngajar fiqh tak apa. Ngajar fiqh ni cerita halal. Apa nama sah, batal je. Tapi kalau ngajar tasawuf ni, hati-hati ni, Allah, kita ngajar, hati kita pun tak penuh Allah Ta'ala. Jadi takut sikit. Okey, silakan. Ada soalan? Tafadhal. Tak ada soalan? Slow je, Kang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya Ustaz ni, ialah iman kita ni turun naik Ustaz. Adakah orang-orang yang terpilih oleh Allah saja yang dapat memiliki hati yang beringat kepada Allah SWT Ustaz? Baik. Hadis Nabi sebut al-imanu yazidu wa yanqus. Hadis Nabi sebut iman tu yazidu, bertambah, wa yanqus, dan berkurang. Kita boleh tengoklah kita sendiri. Ketika iman kita bertambah, naik dah. Baca Quran rajin, semayang rajin. Kalau mari kurang, Allah, semayang sunat pun malas. Itu adalah apa nama iman orang biasa-biasa. Iman macam kita lah, orang-orang macam kita ni. Adapun iman para malaikat, dia statik setara tu je. Comel, tinggi, sokmo. Iman para anbiya sentiasa naik sahaja. Sentiasa meningkat sahaja. Jadi kita ni orang yang bukan Nabi ni, iman kita naik, iman kita turun. Iman naik, iman turun. Jadi iman naik, iman turun ni menyebabkan kita ni kadang-kadang rapat dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kadang-kadang jauh dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah Abu Bakar, walaupun dia sahabat, dia doa pada Allah Ta'ala. Dia doa apa? Allahumma ja'al khaira umuri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Ini doa nak. Kita pun kena doa ni. Allahumma ja'al khaira umuri akhirah. Ya Allah, kamu jadikanlah umur paling baik aku umur akhir. Sebab kita ni kan tak konsisten sangat. Jadi kau jadilah umur aku paling baik umur akhir. Bila nak mati itulah umur aku paling baik. Wa khaira amali khawatimah. Dan sebaik-baik amalan aku adalah penutup hidup aku. Wa khaira ayyami yauma alqaka fi. Dan hari paling baik aku adalah hari aku bertemu denganmu. InsyaAllah nanti saya tulis. Allahumma, ya Allah. Jadi nak cerita bahawasanya kita ni, sebab kita rasa kita ni kadang baik, kadang tak baik. Kadang baik, kadang tak baik. Maka kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala jadikan hidup kita ni paling baik sekali ujung. Jadi bila kita minta dengan Allah sentiasa, insya-Allah Allah bagi. InsyaAllah Allah bagi. Sebab ada kebimbangan dalam hati kita ni. Sebab aku ni kadang baik, kadang tak baik. Kalau mu nak ambil aku pun, ya Allah, mu ambil ketika aku ni baik-baik sungguh. Jadi doa ni Abu Bakar baca.
Allahumma ij'al, jadikan, khaira umuri, sebaik-baik umurku, apa dia? Akhirahu, umur ujung. Umuri akhirahu. Jadi insya-Allah orang yang baca orang yang mohon kepada Allah sentiasa dengan doa-doa sebegini, insya-Allah Allah Taala akan jadikan hidup dia makin hari makin baik, makin hari makin baik, makin hari makin baik. Dengan asbab permintaan kita yang sentiasa kepada Allah Taala. Jadi soalannya, adakah Allah yang pilih? Yalah, sebab kita duk minta dia pilih lah. Sebab kita duk minta dia pilih. Dia pilihlah kita. Harap-harapnya begitulah. Mintalah dengan Allah Ta'ala. Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira amali khawatimahu, dan amalan aku yang paling baik, khawatimahu, amalan penutup hidupku. Wa khaira ayyami, dan hari paling baik kalau Allah Ta'ala bagi kepada kita hidup di dunia ni berapa hari. Katalah Allah Ta'ala bagi 70 tahun. 70 kali 300, 7 kali 3. 21,000 hari katakanlah. Dalam 21,000 hari kita hidup tu contoh. Hari yang paling baik kita adalah hari kita mati. Hari kita mati tu hari kita jadi orang paling baik. Yauma alqaka fihi. Jadi inilah yang kita minta dengan Allah Taala sentiasa, supaya Allah jadikan kita ni orang yang sentiasa baik dari hari ke hari. Nak dapat istiqamah ni lah yang payahnya. Mohonlah kepada Allah Ta'ala. Saya pun samalah. Kita ni harap doa dengan Allah Ta'ala ni. Tapi Allah Ta'ala bila saya baca satu hadis Nabi, rasa sejuk hati. Rasa sejuk macam mana? Nabi SAW sabda, innallaha hayyun karimun. Allah Ta'ala ni satu zat yang amat pemalu. Hayyun, pemalu, karimun, pemurah. Dia pemalu, pemurah. Penyegan, dia segan. Dia segan. Maksud dia segan, dia ni rasa segan sangat. Kalau idza rafa'a yadaihi, apabila ada orang angkat tangan minta sesuatu dengan Allah, dia segan an yaruddahuma sifra. Dia segan untuk tolak mentah-mentah. Sifra tu kosong. Sifar. Jadi Nabi kata orang ni, Nabi kata Allah Ta'ala ni dia segan, pemalu, hayyun, karimun, amat pemurah. Kalau ada orang angkat tangan doa pada dia, dia rasa amat segan sebab dia ni segan dan juga dia ni penyayang, pemurah. Dia segan nak tolak. Jadi bila saya baca, kata aku ni kalau tak angkat tangan lagi dengan Allah Ta'ala, tak tahulah. Allah Ta'ala tu mudah cakap, tak tergamuk nak tolak. Orang Kelantan kata, tak tergamuk nak tolak. Maknanya kalau dia tak nak bagi pun, dia akan bagi benda lain. Dalam doa kita ni, dia akan bagi benda lain. Dia akan bagi benda-benda kebaikan lain. Kalau dia tak bagi kebaikan yang kita minta, dia bagi kebaikan lain. Inilah dia kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sebagai hamba dia. Bila kita baca doa-doa, baca hadis-hadis Nabi, rasa sejuk hati. Memang aku ni banyak dosa, tapi aku angkat tangan pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ni segan untuk tolak. Rasa sejuk hati sikit. Jadi samalah. Bacalah doa ni. Moga-moga nanti kita nak mati, hari itulah hari kita paling baik. Nanti kita nak mati, amalan hari itulah amalan kita, amalan paling power. Nanti kita nak mati, hari itulah sepanjang umur kita, kita ni orang yang paling baik. Baik. Okay? Itu doanya. Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Dalam buku apa? Buku dalam Quran Mashaf Uthmani cetakan Lubnan, doa khatam dia ada doa ni. Doa khatam. Ada doa ni. Okey. Boleh kan? Screenshot kan? Boleh screenshot kan? Boleh. Untung belajar gini. Boleh Ustaz. Terus boleh tarik, terus boleh ambil. Kalau belajar berdepan ni tak dapat lah benda ni. On the spot nak dapat. Nak suruh saya tarik terus. Tak adalah. Ni boleh dapat terus. Ustaz, maksud dia apa Ustaz? Bukan tulis maksud. Tulis maksud bawah tu? Tulis maksud pula. Kecil je bagi. Tulis maksud pula. Sekejap.
Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah pada akhir hidupku. Jadikanlah sebaik-baik umurku pada terjemuh Melayu ni saya tak erti sangat nak suruh bunyi comel. Ya Allah, suruh bunyi comel lah. Jadikan umurku yang paling baik adalah pada hujung. Ya. Ya Allah, minta maaf lah orang bahasa Melayu. Jadikan amalanku yang paling baik ialah ketika penutup hidupku. Satu lagi, ya Allah, jadikanlah hariku yang paling baik ialah hari aku bertemu denganmu. Hari matilah, hari mati paling baik. Hari kita redha tahap A+. Hari kita amal A+. Hari itulah hari kita mati. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika tu bila yang kedua tu salah eja. Cikgu Melayu lagu ni. Besar sikit. Besar gemuk sikit bagi dia. Gemuk sikit, beres. Kita gelap bul. Tak. Dah boleh tu, cantik tu kot. Okay. Boleh baca. Dah. Ya. Ya. Present. Dia kan tua-tua gini tak apa mana dia sayangnya. Kena besar-besar. Ya tu A tu kecil sama dengan bawah. Mana? Atas tu kan Ustaz A besar, bawah A kecil. Tak ingat lah. Mana? Atas tu yang pertama. Ya Allah yang pertama. Saya tak ada mata, saya tak boleh tengok. Ingat orang lelaki ni boleh baca jadi dah. Orang perempuan ni tengok belakang kehebatan orang perempuan. Okey, ada lagi soalan? Sebelum kita tutup, ada kelas 10.30. Okey? Maaf Ustaz, lagi satu Ustaz nak tanya Ustaz. Kita ni kadang-kadang masuk kelas sini doanya, kat sini ada doanya. Semua kelas ada doanya Ustaz ni. Jadi nak amalkan doa semua tu bagi kita tak terbaca lah. Adakah benar ada satu saya ada dengar dia cakap kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah itu dah merangkumi semua doa. Betul lah, itu ibu segala doa. Dengan makna kalau doa apa-apa jangan tinggal Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa apa-apa pun jangan tinggal. Kita doa contoh kita minta akhir sekali Rabbana atina fid dunya hasanah tu kena ada. Sebab dia doa yang merangkumi segala-galanya. Tapi adalah doa khusus kita yang kita rasa sedap nak minta, doa husnul khatimah. Memanglah dalam Rabbana atina tu ada termasuk husnul khatimah. Nak doa anak soleh, ya dalam Rabbana atina fid dunya hasanah tu adalah nak anak soleh. Jadi kalau kita nak baca Rabbana atina fid dunya hasanah saja, tak salah. Sebab dia sudah merangkumi semuanya. Tapi Nabi SAW dia ajar banyak doa. Sahabat-sahabat ajar banyak doa. So kita nak ambil keberkatan berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa-doa yang Nabi ajar selain daripada Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan memang Rabbana atina fid dunya hasanah ni ada satu cerita zaman sahabat dulu. Dia ni sakit. Sakit. Kerana apa dia sakit? Kerana dia kata, ni cerita betul ni. Cerita ada riwayat Nabi suruh dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia kata aku ni ya Allah, aku ni takut
kepadamu sebab aku ni dosa banyak sangat. Jadi ginilah. Mu janganlah azab aku ke akhirat. Mu selesaikan kat dunia lah. Maknanya nak naik apa namanya? Nak azab aku di dunia lah. Sebelum aku mati, aku takut sangat masuk neraka. Lepas tu sakit dia. Dia sakit, Allah ujilah dia cakap gitu. Sakit. Nabi pergi ziarah. Dia pun bagi tahu kepada Nabi. Nabi kata jangan doa gitu. Kau doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa gitu. Jangan doa sebab aku ni banyak dosa, aku takut kena bakar neraka, selesai kat dunia dululah. Cakap gitu. Bila cakap gitu, Nabi pesan, jangan baca gitu. Jangan doa gitu. Kamu kena doa, kat dunia aku nak baik, kat akhirat aku nak baik. So, pandailah Allah Ta'ala buat macam mana cara baik yang Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kamu. Jangan kamu kata sebegitu. Tu asal apa nama, antara cerita tentang Rabbana atina fid dunya hasanah. Antaranya. Jadi, kalau kita doa, ya Allah aku nak baik dunia, baik akhirat, pandailah Allah Ta'ala akan adjust. Macam mana kita dapat kebaikan dunia dengan dapat keampunan Allah, dan macam mana kita dapat kebaikan akhirat dengan apa nama, dengan diberikan syurga oleh Allah Ta'ala. Okey. Dan ini juga antara doa yang Nabi baca, banyak. Antara doa yang paling banyak Nabi baca ialah Allah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ni ada hadisnya. Saya tunjuk terus. Saya tunjuk apa yang saya cakap tadi, cerita tu adalah hadis. Ni ceritanya. Sekejap Sambil-sambil saya cakap tadi, saya cari dalam riwayat. Kok tak ada kan? Sebab saya dengar ustaz ngajar. Nama Ustaz Abdullah Mujahid, nama ustaz tu. Dia ngajar. Jadi hadis ni hadis Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ni hadisnya. Dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala maridin. Nabi pergi ziarah seorang orang sakit. Ka'annahu farkhun mantufun min al-juh. Nampak penat sangat, nampak seksa sangat, nampak sakit sangat. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, "Hal kunta tad'u Allah bi syai'in?" Mu ada doa apa-apa dengan Allah? Ada tak mu doa sesuatu dengan Allah Ta'ala? Dia tanya. Kuntu aqulu. Aku adalah doa kepada Allah Ta'ala. Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, kalau mu nak seksa aku ke akhirat, tak usah seksa ke akhirat lah. Ajilhu, segerakan seksaan itu di dunia untukku. Dia doa gitu. Sebab takut nak mati masuk neraka. Faqala lahun Nabi SAW bagi tahu. Ala qulta, patutnya kamu kata Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Patutmu doa gitulah. Maka fada'allaha, maka dia pun berdoa gitulah pada Allah. Lepas tu fasyafahu, kemudian dia dapat syifa. Ni nak bagi tahu doa Rabbana atina fid dunya hasanah, power lah. Jadi kita pun doa gitulah, janganlah doa macam dia cakap tadi. Kalau nak balas, jangan balas lagi lah kat akhirat. Jangan balas kat akhirat lah. Siap balas kat dunia. Jangan cakap gitu. Jadi so apa yang dia tanya tadi benarlah. Sebab hadis lain pula sebut. Ni hadis ni. Hadis lain pula sebut mengatakan bahawasanya doa yang paling banyak Nabi baca antaranya ni. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, aku tengok Rasulullah ni paling banyak doa, yuksiru an yad'u bi hadzal doa. Dia banyak sangat doa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ni antara skrip doa yang paling banyak Nabi baca. Hadis sahih. Jadi bacalah doa ni sentiasa, tapi kalau nak baca doa-doa lain, baca juga, sebab Nabi pun baca doa-doa lain. Kalau saya nak baca satu tu je doa, yang lain saya tak nak. Cukup ke Ustaz? Jawabnya cukup dah untuk dapat kebaikan dunia dan dapat kebaikan akhirat. Tapi kita tidak amal lah hadis-hadis lain. Sedangkan di sana terdapat pusaka Nabi yang banyak. Kita tak ambil pusaka Nabi yang lain, kita ambil pusaka tu sahaja. Jadi rugilah juga. Okey? Jelas? Baik, terima kasih Ustaz. Sama. Wallahu a'lam. Dah 10.14. Kita temu pula pada minggu depan. Minggu depan dah boleh bersemuka ke macam mana ni? Saya ni suka bersemuka yang sebenarnya. Hakikat lah.
Dah boleh Ustaz, kat sekolah dah boleh. Dah boleh kan? Dah boleh bersemuka, so saya datang kuliah di tempatnya lah pulaknya. Kita tak, Macam mana? kita kena tunggu pasal 4 kan Ustazah? Ustaz, Oh, tu pasal 4. Ni baru pasal 3 kan? Oh, Masuk gitu. pasal 4 nanti baru boleh. Kalau boleh, rasa kuliah dah boleh kan? Kuliah kat masjid boleh. Sebab sekarang saya dah pergi dah kuliahnya masjid DBU semalam pergi baru ni. Malam ni kat Senai dah boleh. So, macam mana? Sebab kuliah ni asalnya kuliah duha ni kita buat kat Desa Skudai. Asal-asal dulu. Jadi kalau boleh datang ke macam mana nak buat bersemuka pula ke macam mana, tapi kalau buat semuka yang dalam ni pula tak dapatnya. Mungkin kita bawa laptop lah waktu bersemuka tu. Dua-dua ke macam mana, Allah alam. Nanti bawa laptop tak ada orang datang buat bersemuka. Macam tu bagus Ustaz. Buat dua-dua. Tak bawa laptop. Jadi buat dua dalam satu. Buat dua dalam satu. Nanti orang tak datang lah pula. Duduk rumah lah sama lah. Lagu tu pula. Lagu tu Ustaz, pula. pahala jalan pergi majlis ilmu tu dia dapat lain Ustaz. Ini yang ini untuk manja jauh je. Yang orang Perlis, orang Penang. Nantilah kita bincang lah. Kak Saleh ada tak Saleh? Ada. Kalau lagu mana? Kita PM tepi lah Ustaz. Kita semula. Aku tak ramai kan. Kita semula. Pergi semula. So minggu depan online lagi Online. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Semua bila belajar dengan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya Sira. Semua terima kasih. Assalamualaikum.